Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung bacaan kitab kita Jagalah Allah, Allah menjaga kamu, pada muka surat 146. Kelebihan-kelebihan memelihara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, benda-benda mati pun ditundukkan kepada orang yang memelihara hukum hakam Allah. Benda-benda mati ni apa? Benda mati, benda yang tak bernyawa. Kalau kita menjaga Allah Ta'ala, kalau kita menjaga hukum Allah Ta'ala, benda-benda yang tak bernyawa ni pun Allah Ta'ala tundukkan pada kita. Benda tu pun tolong kita. Ini satu kisahnya. Di antara perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya yang saleh adalah penundukan benda-benda mati yang tidak melihat, yang tidak mendengar, yang tidak berfikir. Tetapi walaupun benda-benda itu mati, tak nampak, tak dengar, tak boleh fikir, tetapi Allah jadikan benda-benda itu sentiasa melayani dan sentiasa membantu hamba-hamba Allah yang saleh. Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya, pada bab kafalah meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda menyebutkan seorang laki-laki daripada pemuda Bani Israel, kisah Bani Israel pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ceritakan pada kita, dia memohon kepada seseorang untuk meminjam wang sebanyak 1000 dinar kepadanya. Jadi seorang laki-laki ini susah. Bila susah, dia jumpa dengan satu orang, minta pinjam 1000 dinar. Maka orang yang nak bagi duit pinjam tadi berkata, hadirkan seseorang yang dapat menjaminnya untuk aku. Kalau kamu boleh bawa orang jamin yang kamu nak bayar hutang, aku akan bagi pinjam pada kamu. Jawab laki-laki yang susah tadi, dia jawab, cukuplah Allah menjadi penjaminnya. Aku tak dapat nak cari orang nak jamin hutang aku. Aku jamin Allah, atas nama Allah aku akan bayar kamu. Cukuplah Allah jadi penjaminnya. Lalu laki-laki yang bagi duit tadi kata, kamu adalah benar. Lalu dia pun memberikan wang tersebut kepadanya sehingga waktu yang sudah ditentukan. Lalu dia keluar ke laut untuk menunaikan tugasnya. Kemudian dia mencari kafilah perahu yang akan dikenderainya supaya dia dapat membayar hutangnya yang telah sampai pada tempohnya. Tetapi dia tidak menemui perahu yang akan berangkat bersamanya. Maka dia pun mengambil kayu, lalu dilubanginya kayu itu dan dimasukkan wang sebesar 1000 dinar dan menulis surat daripadanya untuk pemilik wang tersebut di dalam kayu itu. Kemudian ditampalnya kayu itu dan ditutup kayu tersebut. Barulah dia membawa ke laut dan dia menghanyutkan kayu tersebut ke laut. Laki-laki tadi yang pinjam duit tadi, bila dia pinjam duit, dia nak bayar. Bila dia nak bayar, nak pergi ke tempat laki-laki yang dia pinjam tadi, kenderaan tak ada. Tumpang perahu tak ada. Duduk tepi laut cari kot ada sampan ke, feri ke, boleh bawa dia ke negeri orang yang dia hutang, dia nak bayar hutang. Tak ada juga. Bila dah tak ada, dia pun ambil sebatang kayu,
ditebuknya kayu tu dan dimasukkannya 1000 dinar dalam kayu tu. Dan ditulis pula surat, ini adalah hutang aku sebanyak 1000 dinar kepada si Fulan bin si Fulan. Maka surat tadi pun dimasukkan sekali dan kayu tadi pun ditutup. Ditampalnya kayu itu dan dihanyutkan kayu itu ke laut. Semasa dihanyutkan kayu tadi ke laut, dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahawa aku berhutang kepada dia sebanyak 1000 dinar. Dan dia bertanya kepada aku, siapa yang boleh menjamin aku nak hutang dia? Lalu aku menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang menjadi penjaminnya. Dan dia pun rela denganmu ya Allah. Dia bertanya tentang seorang saksi, saya cakap cukuplah Allah sebagai saksi. Sesungguhnya saya dah berusaha cari kapal, cari perahu nak bawa mengembalikan hutang saya padanya, tapi saya tak nampak, saya tak dapat. Maka saya pun menitipkannya, saya menyerahkan padamu ya Allah. Mudah-mudahan kayu yang ada duit ini sampai kepada orang yang saya hutang itu ya Allah. Maka dia pun melemparkannya ke laut dan dia pun pulang ke rumah. Namun demikian dia tetap saja menunggu kapal yang akan berlayar daripada negerinya menuju ke negeri si pemilik wang tersebut. Sementara di kejauhan negeri sana, si pemilik wang keluar untuk melihat kod-kod orang yang berhutang dengan dia nak sampai. Dia pun tengok datang kapal, tengok ada orang yang hutang aku ni datang, tak ada juga. Besok turun lagi, tunggu lagi kapal, tunggu lagi perahu, ada orang nak bayar hutang aku ni datang hari ni, tak ada juga. Tiba-tiba dalam dia duk tunggu orang yang nak hutang, nak bayar hutang dia datang, dia nampak sebilah kayu yang terapung. Lalu dia mengambil kayu tersebut, yang ternyata di dalam kayu tersebut ada wang. Dibelahnya kayu itu untuk dijadikan kayu bakar. Bila dibelahnya, ditengoknya ada wang dan ada surat terselit di dalam kayu itu. Dia ambil kayu ni sebab nak buat kayu bakar, bawa balik ke rumah, jemur nak bakar. Bila dia belah kayu api tu, dia belah kayu tu, jumpa duit. Dan dalam duit tu pula ada surat daripada orang yang berhutang pada dia. Inilah hutang aku pada kamu sebanyak 1000 ringgit yang aku sepatutnya bayar. Kemudian datanglah orang yang meminjam 1000 dinar tersebut dan memberikannya wang itu lagi. Tak berapa lama lepas itu, orang yang berhutang tadi datang lagi sekali, cari juga sebab tak puas hati, takut kayu tadi tak sampai kepada orang yang bagi hutang. Dia pun bagi, dia kata, inilah hutang aku pada kamu sebanyak 1000. Jawab laki-laki tadi, bukankah kamu dah kirim kepada aku satu kayu yang dalamnya ada duit dan dalamnya ada surat? Bukankah kamu dah bayar hutang aku? Apa sebab lagi nak bayar hutang lagi? Kan dah bayar dah. Kamu yang post kayu, aku belah jumpa duit dalam dia. Jadi katanya, sesungguhnya Allah telah melunasi hutangmu melalui wang yang kamu kirimkan kepada aku. Maka lelaki itu pun beranjak pulang dengan membawa wang 1000 dinarnya kembali dengan penuh kegembiraan. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ahmad. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Tuan-tuan, dalam kisah yang ketujuh ini, kelebihan